Mari kita pergi ke Rumah Putih dan Jonathan Karl dari ABC. John, saya tahu awak berpeluang bercakap dengan Presiden Trump sejurus selepas serangan balas Amerika. Apa yang beliau katakan? Lindsay, Presiden menjelaskan kepada saya bahawa serangan Amerika Syarikat ke atas Iran ini secara khusus sebagai tindak balas terhadap tindakan Iran menembak jatuh helikopter Apache itu. Beliau tidak melihat ini sebagai permulaan serangan besar-besaran baharu terhadap Iran. Trump baru sahaja menjatuhkan bom ke atas Iran. Saya ulangi, Trump baru sahaja menjatuhkan bom ke atas Iran. Tidak, ini bukan satu eskalasi menjadi satu lagi perang besar. Ini adalah tindak balas terhadap tindakan menjijikkan yang dilakukan oleh Iran untuk sekali lagi menggagalkan rundingan. Kerana ya, memang Iran, Republik Islam itu, yang tidak berminat untuk rundingan itu, benar-benar berjaya. Trump memang mahu perjanjian itu diteruskan. Mari kita dengar segala yang telah berlaku dan mengapa perkara ini sebenarnya terjadi. Kerana ini sangat penting. Amaran berita Fox, Iran sedang diserang. Trump mengarahkan CENTCOM untuk melancarkan serangan mempertahankan diri selepas drone musuh menembak jatuh helikopter Apache yang sedang meronda selat itu. Baiklah, mari kita jelaskan. Amerika Syarikat mempunyai sebuah helikopter yang sedang meronda di selat itu yang jelas merupakan kawasan yang sangat dipertikaikan kerana di sinilah semua minyak melalui. Bukan semua, tetapi 20% minyak dunia melalui kawasan ini. Dan inilah sebabnya harga minyak telah meningkat di seluruh dunia kerana Iran mengawal selat itu dan seolah-olah menyekatnya, meletakkan periuk api dan sebagainya. Dan Amerika Syarikat telah cuba melakukan sesuatu mengenainya. Jadi, ada sebuah helikopter. Dan Iran membuat keputusan semasa rundingan. Ingat, hari ini adalah hari di mana keseluruhan perjanjian ini sepatutnya ditandatangani untuk menjatuhkan helikopter itu. Syukur kepada Tuhan, lelaki dalam helikopter itu selamat. Tetapi ini menunjukkan bahawa mereka tidak takut untuk menyerang Amerika secara ketenteraan, yang mana sahih bodoh. Sebab tahu tak kenapa? Amerika lebih hebat daripada mereka dalam menyerang. Kedua-dua juru terbang itu telah diselamatkan dari air oleh drone laut tanpa pemandu yang dikendalikan oleh pasukan petugas 59 di Bahrain. Bukankah itu paling hebat kan? Memang menarik betul fakta ini. Sekarang sudah ada drone laut tanpa pemandu yang boleh pergi dan menyelamatkan orang di laut. Menakjubkan, Amerika memang hebat. Tentera mereka sangat hebat. Iran tak boleh lawan mereka. Drone buatan Texas, panjangnya 24 kaki dan boleh bergerak sejauh 1000 batu serta mencapai kelajuan 35 knot. Dan ini adalah penyelamatan drone laut pertama dalam sejarah pertempuran. Trump sedang bercakap di telepon. Oke, jadi ini hanyalah satu lagi hari bersejarah yang sangat-sangat hebat, tapi itu bukan tujuan video ini. Bukan untuk terlalu asik dengan operasi ketenteraan, Mirake. Ia adalah untuk memberi tumpuan kepada mengapa Amerika kini berperang dengan Iran secara ketenteraan. Selamat datang ke Pushback, saya Eric, host anda. Pastikan anda tekan butang langgan, type video ini, lakukan semua perkara yang perlu anda lakukan kerana kita sedang melawan balik. Kami sudah cukup dan kami tidak suka keganasan Islam bermaharajalela di dunia. Dan kami fikir Amerika hebat. Jom kita mulakan. Dengan pihak media, apabila beliau memberi arahan, Pota berkata ini adalah tindakan balas untuk serangan helikopter itu. Dan adalah penting bahawa tindak balas kita kuat dan berkuasa. CENTCOM menyatakan tindak balas kita adalah sepadan. Tetapi sumber mengatakan kita sedang memusnahkan pertahanan udara Iran, sistem radar di sepanjang selat dan kita masih belum selesai. Boleh saya katakan bahawa keseluruhan idea mengenai tindak balas sepadan ini adalah salah kerana di Timur Tengah, terutamanya apabila anda berurusan dengan rejim pengganas Islam, mereka tidak mengharapkan anda bertindak balas secara sepadan kerana tahu tak apa yang akan berlaku. Jika mereka boleh menangani tindak balas itu, mereka akan melakukannya lagi. Apa yang anda perlu fikirkan adalah dengan mudahnya pencegahan. Anda mahu menghalang Republik Islam daripada melakukannya lagi kerana jika mereka fikir mereka boleh terlepas begitu sahaja dan mampu menangani tindak balas Amerika, itu tidak akan berjaya. Keseluruhan idea tentang kesepadanan itu adalah salah. Ia tidak relevan apabila anda berurusan dengan orang gila. Idea di sini perlu menjadi persoalan. Bagaimana anda menghalang mereka daripada melakukannya lagi dan supaya mereka faham bahawa anda benar-benar serius. Yang bermaksud apabila mereka menyerang anda sedikit, anda perlu menyerang mereka dengan lebih hebat. Secara teknikal, saya tahu ia tidak nampak begitu. Tetapi kita masih dalam gencatan senjata. Dan Presiden terus berkata, kita hampir mencapai satu perjanjian. Boleh saya katakan juga bahawa di Timur Tengah, gencatan senjata tidak bermaksud gencatan senjata seperti yang difahami oleh Barat. Gencatan senjata bermaksud kita kini akan beralih ke keadaan perang yang sebenarnya bukan perang, di mana satu pihak menyerang dan pihak lain membalas. Kenapa begitu? Sebabnya, orang yang menyerang di Timur Tengah selalunya adalah golongan fanatik yang mendukung rejim pengganas Islam dan oleh itu mereka menganggap ia sebagai kewajiban agama untuk terus menyerang. Jadi mereka tidak pernah sama sekali menghormati gencatan senjata. Mereka hanya melihat sejauh mana mereka boleh melanggar batasan yang dianggap sebagai gencatan senjata oleh rakyat Amerika atau dunia Barat, yaitu, Anda tahu, menghentikan serangan peluru berpandu, menghentikan serangan drone, dan berharap tidak perlu membayar harga balasan. Jadi apabila Israel dan Lubnan mengadakan gencatan senjata, mereka masih terus
menyerang satu sama lain. Apabila Iran dan Amerika mengadakan gencatan senjata, keadaannya tidak begitu juga. Terdapat serangan kecil yang berterusan antara kedua-dua pihak sehingga ia meningkat menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Kita sedang berada di peringkat akhir untuk mencapai satu perjanjian yang sangat-sangat baik, yang sama sekali tidak akan membenarkan senjata nuklear dalam apa jua cara, bentuk atau rupa dan sebagainya. Dan selat itu akan dibuka serta-merta. Ia akan dibuka sebaik sahaja perjanjian ditandatangani yang mungkin berlaku dalam 2 atau 3 hari. Saya rasa orang ramai mula sedikit bosan apabila diberitahu bahawa perjanjian ini hampir dimeterai. Ia hampir dimeterai. Apa yang penting untuk diperhatikan di sini ialah penekanannya adalah pada keupayaan nuklear. Kerana mereka mula sedar sesuatu yang telah lama disedari oleh orang yang berada dalam situasi ini sejak awal lagi, iaitu keupayaan ketenteraan Republik Islam bukanlah sesuatu yang mereka akan lepaskan. Jadi sekarang, apa yang anda cuba katakan ialah, daripada mengubah perkara itu, daripada memadamkan mereka dan menghapuskan mereka sebagai ancaman, itu tidak akan pernah berlaku. Mari kita kekalkan mereka sebagai ancaman minimum, tetapi pastikan ancaman maksimum, iaitu keupayaan nuklear mereka, tidak pernah berlaku. Dan itu mesti menjadi matlamat. Itu mesti menjadi matlamat utama. Dan sebenarnya, itulah sebahagian besar daripada pertikaian sekarang antara AS dan Israel. Kerana walaupun AS sedang mengalami serangan di pangkalan-pangkalan Amerika mereka apabila Iran menyerang secara rawak di pelbagai tempat di seluruh negara Teluk, Israel juga menanggung akibat apabila mereka melancarkan peluru berpandu secara rawak ke arah kami dan menggunakan proksi Iran mereka di Lubnan dan Hamas dan sebagainya untuk terus menyerang rakyat Israel. Oleh itu, perspektif Israel adalah mereka perlu dihapuskan sepenuhnya sebagai ancaman. Manakala Amerika pula berpendapat, tidak hanya keupayaan nuklear sahaja. Jika mereka terus menjadi gangguan, kita hanya perlu menanganinya dan memastikan mereka terus gentar untuk bertindak. Untuk memperjelaskan syarat, uranium mesti diserahkan dan dimusnahkan. Proses pengayaan mesti dihentikan sekurang-kurangnya selama 2 dekad. Semua tapak nuklear mesti dibongkar sepenuhnya. Dan Amerika Syarikat boleh menjalankan pemeriksaan mengejut bila-bila masa yang kami mahu. Selat itu akan dibuka serta-merta. Malah, Setiausaha Tenaga mengatakan trafik meningkat. JP Morgan menganggarkan 2 juta. Ups, JP Morgan anggarkan apa orang tua? Beritahu kami. Baiklah, sementara kita tunggu video itu berfungsi, Anda perlu ingat bahawa permintaan dan tuntutan terhadap keupayaan nuklear Iran serta sebab Amerika mahu mereka menghentikannya sebanyak mungkin. Sejujurnya, ia memang sangat hebat dan visual serangan ini memang luar biasa. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Selat itu akan dibuka serta-merta. Malah, menurut Setiausaha Tenaga, trafik semakin meningkat. JP Morgan menganggarkan 2 juta tong minyak keluar setiap hari. Tentera Laut AS sedang membantu kapal tangki melaluinya. Dan harga minyak mentah hampir turun semula ke paras 80-an. Jadi sebaik sahaja Ayatollah G menandatangani perjanjian itu, perang akan tamat sama ada Israel suka atau tidak. Itulah perkara utama, sama ada Israel suka atau tidak. Maksud saya, itu bukanlah perkara utama, tetapi ia adalah salah satu perkara kerana sekali lagi, perjanjian ini akan menghalang Iran berpotensi jika mereka benar-benar mematuhinya daripada membina keupayaan nuklear yang merupakan ancaman eksistensial, tetapi ia tidak akan menghalang mereka daripada menjadi masalah sebenar di Timur Tengah. Trump telah berbincang lagi dengan Netanyahu. Tiada F-word kali ini. Saya kata, buatlah apa yang betul, tapi saya mahu awak hentikan secepat mungkin. Ironinya, jelas 2 hari lepas Iran menyerang Israel dan Israel memutuskan untuk membalas. Dan Netanyahu dan Trump menelpon Netanyahu sambil berkata, memang tidak boleh, awak tak sepatutnya membalas, macam tolonglah hentikan. Dan Israel pula berkata, tidak, kami akan membalas kerana seperti yang Marco Rubio katakan, hanya negara bodoh yang tidak bertindak balas apabila mereka diserang. Tapi mereka membalas dengan cara yang sangat anda tahu, baik dan sopan. Ya, mereka gunakan beberapa sistem pertahanan udara dan sebagainya, tapi mereka tidak membalas dengan sepenuh tenaga. Dan Trump pun berkata, baiklah, sekarang semua orang boleh kembali ke meja rundingan. Apa yang menarik ialah pada keesokan harinya apabila Iran memutuskan, okey, tahu tak, kalau Trump betul-betul tak mahu memperbesarkan perkara ini, kenapa kita tak serang saja helikopter Amerika? Trump pun macam, ya, persetankan semua ini. Kita akan membalas dan kita akan bertindak balas. Jadi ia memang menarik. Pada mulanya, mereka benar-benar fikir mungkin ini hanya sekali sahaja untuk berurusan dengan Israel. Tapi bila ia melibatkan Amerika, mereka macam, tunggu sekejap. Kerana mereka perlu hentikan. Ia ada kaitan dengan Lubnan dan ia mesti dihentikan. Bila dia fikir ini hanya tentang Lubnan dan Iran cuba mempertahankan Lubnan. Yang jelas kami sudah buat penjelasan mendalam tentangnya. Masa itu dia tak mahu Israel membalas. Tapi sekarang bila mereka nampak ini sebenarnya tentang Iran yang awak tahu terlalu yakin dengan kebolehan mereka, dari situlah ia bermula. Mari kita lihat video serangan Amerika Syarikat yang sedang berlaku. Gelombang ketiga serangan Amerika Syarikat kini dilaporkan sedang berlangsung, menyasarkan sistem pertahanan udara Iran dan beberapa lagi tapak ketenteraan di seluruh selatan Iran. Ini memang hebat.
Saya akan sentiasa meraihkan apabila Republik Islam tumbang. Mari kita lihat lagi maklumat yang keluar tentang perkara ini. Mari kita pergi ke Rumah Putih dan Jonathan Karl dari ABC. John, saya tahu anda berpeluang bercakap dengan Presiden Trump sejurus selepas serangan balas Amerika. Apa yang dia katakan? Lindsay, Presiden menjelaskan kepada saya bahawa serangan Amerika Syarikat ke atas Iran ini adalah khusus sebagai tindak balas terhadap tindakan Iran menembak jatuh helikopter Apache itu. Beliau tidak melihat ini sebagai permulaan serangan besar-besaran baharu terhadap Iran. Sekali lagi, Sebagai peringatan, semua orang akan kata Amerika telah memulakan perang. Tidak, Amerika tidak memulakan semula perang. Mereka cuba meletakkan Iran di tempat yang sepatutnya. Kerana sekarang, anda perlu menghalang mereka. Anda hanya perlu menghalang mereka daripada berfikir bahawa mereka boleh menyerang dan menyerang tanpa henti. Dan jelas sekali, mereka tidak serik. Maksud saya, fikirkanlah, mereka sedang berada di ambang perjanjian besar. Dan ketika mereka hampir mencapai perjanjian itu, mereka berfikir, anda tahu tak, kenapa tidak serang sahaja helikopter Amerika? Itu tidak menunjukkan orang yang sebenarnya sehaluan dengan visi Amerika, betul tak? ini adalah tindak balas terhadap apa yang mereka lakukan terhadap helikopter kita malam tadi, kata Presiden kepada saya. Dan saya percaya tindak balas itu harus sangat tegas, sangat berkuasa. Dan inilah dia. Ya, itulah sebenarnya apa yang berlaku, kawan-kawan. AS telah melancarkan serangan sebagai tindak balas terhadap serangan Iran ke atas Apache. Komando Pusat AS, CENTCOM, melancarkan serangan pertahanan diri sepenuhnya terhadap Iran pada 9 Jun atas arahan Panglima Tertinggi sebagai tindak balas terhadap insiden penembakan helikopter Apache Tentara Darat AS malam. Pasukan CENTCOM telah menyerang pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pengawasan berhampiran Selat Hormuz menggunakan peluru berpandu tepat dari jet pejuang tentera udara dan tentera laut AS. Operasi ini merupakan tindak balas yang sepadan terhadap serangan terkini ke atas pasukan AS dan kapal dagang antarabangsa yang melalui perairan serantau. Pasukan AS kekal berwaspada dan bersedia untuk mempertahankan diri daripada pencerobohan Iran yang tidak berasas. Inilah situasi kita sekarang. Sekedar peringatan, versi rakaman yang di-zoom masuk nampaknya mengesahkan detik impak armada AS yang berpangkalan di Bahrain dirakam oleh kamera. Memang luar biasa. Iran berjanji akan memberikan tindak balas yang tegas dan inilah yang berlaku dihantar ke alamat ketenteraan paling simbolik di Teluk. Jadi sudah tentu sekarang Amerika telah bertindak balas, Iran pula seperti, anda tahu, kami akan membalas mereka dan kami akan menyerang pangkalan Amerika. Itulah yang mereka lakukan di seluruh negara Teluk. Sekarang setakat ini didakwa, kita belum pasti bahawa serangan yang anda lihat di sini yang kelihatan sangat kecil dan simbolik sebenarnya adalah serangan drone Iran sebagai tindak balas, tetapi saya tidak terkejut kerana orang Iran memang tidak gembira dengan tindakan balas Amerika, memecahkan. IRGC mendakwa bahawa pasukan Iran telah melancarkan serangan ke atas pangkalan AS di rantau ini sebagai tindak balas kepada serangan terbaru AS di selatan Iran. Teheran memberi amaran bahawa sebarang peningkatan ketenteraan ASF akan dibalas dengan serangan yang lebih teruk dan meluas terhadap sasaran tambahan. Inilah yang perlu difahami oleh orang ramai. Iran, Republik Islam itu, mereka bukanlah pihak yang bertindak secara rasional dalam keseluruhan cerita ini. Mereka sangat mementingkan penghormatan dan menunjukkan kuasa mereka, dan mereka berjaya melakukannya. Mereka adalah pihak yang terus-menerus meningkatkan ketegangan. Dan kemudian, Amerika atau Israel atau negara-negara Teluk perlu bertindak balas terhadap perkara itu. Inilah cara mereka, inilah yang mereka lakukan. Jadi, adakah ini akan menjadi perang besar-besaran? Mungkin tidak, kecuali jika ini memang rancangan Trump dan Netanyahu. Tetapi Iran memang sedang mencuba untuk menguji batas sebanyak mungkin untuk melihat sejauh mana mereka boleh bertindak tanpa dikenakan tindakan balas. Dan harapnya, jawapannya tidaklah terlalu jauh. Apapun, itulah situasi kita sekarang. Iran menyerang Israel sebagai tindak balas kepada sesuatu yang dilakukan oleh Israel di Lebanon yang sebenarnya bukan urusan mereka. Israel membalas, tetapi dengan cara yang Trump pernah katakan, seperti lakukan dengan baik. Jadi Israel pun bertindak begitu. Nampaknya rundingan masih berjalan dan kemudian Iran memutuskan untuk menyerang sebuah helikopter Amerika. Amerika pula berkata, tidak sama sekali, lalu membalas dengan menyerang sistem pertahanan udara Iran dan sebagainya di seluruh Iran. Iran pula berkata, tidak sama sekali kepada itu dan mula menyerang pangkalan Amerika di negara-negara Teluk. Dan sekarang kita perlu lihat apa yang akan berlaku kerana ini bukan lagi satu peperangan antara negara-negara ini. Ia hanyalah hari biasa di Timur Tengah dengan gencatan senjata yang benar-benar berlaku. Dan semua, adakah kita benar-benar fikir rundingan ini akan berjaya? Adakah kita fikir akan ada perjanjian? Masih belum jelas setakat ini. Tetapi melihat kepada keadaan sekarang, nampaknya Iran tidak bertindak seperti ahli yang benar-benar berkehendak dalam perbincangan ini. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.